Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para sahabat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita telah pun sampai ke hari yang ke-24 daripada bulan Ramadan pada tahun ini, iaitu tahun 1443 Hijrah. Dan kita doakanlah sama-sama mudah-mudahan Allah sampaikan kita sehingga ke penghujung Ramadan dan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Tidak ada banyak perkara yang saya ingin kongsikan dalam 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan ini, kecuali apa yang telah dikongsikan oleh para alim ulama kita di mana-mana tazkirah di surau atau di masjid ataupun melalui YouTube yang kita sering kali kita tonton. Kalau di samping kita bertadarus Al-Quran, di samping kita membaca buku-buku jamaah kita, buku-buku haroki, buku-buku ilmiah yang lain, berbagai-bagai perkara yang kita nak buat dalam bulan Ramadan yang menjadikan pahala yang dijanjikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satunya kita menonton YouTube lah, menonton para alim ulama kita menyampaikan ilmu mereka, sama ada secara langsung ataupun secara rakaman. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Qadr, yang mana salah satu ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat dia, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, ila akhir ayat. Jadi dalam ayat yang ketiga surah Al-Qadr ini menyebut bahawa malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini kalau ikut para alim ulama berada dalam lengkungan malam 21 hingga malam 30. Dan para sahabat Rasulullah akan ada menyebut bahawa malam-malam ini kalau ikutkan apa yang telah Nabi sabdakan, kadang-kadang berada pada malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Kemudian kalau ikut pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri pun, dia lebih kepada menyatakan bahawa malam 23 itulah lebih kepada meletakkan pada malam 23, mudah-mudahan. Tapi kita tak boleh juga nak tentukan di mana-mana malam pun, kecuali kita beramal dan memenuhi tuntutan bulan Ramadan yang kita lalui ini, ibadat puasa yang kita lalui ini, daripada awal malam, daripada awal bulan sehingga ujung bulan. Bukan hanya fokus kepada 10 malam akhir saja, barulah kita berqiyamul lail dan kita melakukan berbagai-bagai perkara secara berganda-ganda. Jadi maknanya daripada awal. Kata salah satu ustaz tu dalam YouTube, dia sebutkan, bukan malam ini dikhususkan untuk tadarus Al-Quran, tapi lebihkan bertadarus. Bukan dikhususkan untuk melakukan ibadat solat tahajud, tapi lebihkan melakukan solat tahajud. Bukan hanya solat tarawih saja, tapi melebihkan solat tarawih. Jadi maknanya semua benda-benda yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni, kalau boleh kita lebih-lebihkan. Jadi itu, mudah-mudahan kita ni mencapailah KPI ataupun piawaian yang mana Allah letakkan, Allah tentukan kepada orang-orang yang melakukan ibadat puasa dan melakukan berbanyak-banyak perkara-perkara sunat lain di dalam bulan tersebut. Apa yang kita lakukan ni sebenarnya adalah ibadat sunat. Puasa tu saja yang wajib, solat 5 waktu saja yang wajib, tapi yang sunat tu cukup banyak. Jadi perkara sunat ni yang orang kata buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, alah itu benda sunat je, alah ini benda sunat. Tapi benda sunat itulah sebenarnya, kalau kita pakai baju, dia merupakan aksesori. Ada brush yang kita letak kat sini, kalau misalnya kita letak kat sini, itu adalah perhiasan, aksesori. Tak letak pun boleh pakai tudung, kan? Begitu jugalah kalau kita makan nasi. Kita makan nasi pun, kalau kita makan nasi putih saja pun dah kenyang. Tapi kalau kita makan nasi dengan kerabunya, dengan kari kambingnya, dengan masak udangnya, dengan masak sotongnya, dengan lem shengnya, dan bagai-bagai lah sekarang ni.
pun kita akan jadi kenyang juga. Bahkan kita akan lagi rasa puas. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala hiasikan kehidupan kita ni dengan amal ibadat yang mana ganjarannya tu kita tidak nampak di atas dunia. Kalau ganjaran itu kelihatan di atas dunia, sekali kita buat, sekali kita nampak satu mangkuk emas, satu ketul emas, 1 kilo emas untuk setiap amalan kita lakukan, rasanya orang dah takkan tidur lagi dah. Orang akan berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadat. Tapi oleh kerana pahala tu Allah sembunyikan di akhirat, Allah nak tengok siapa yang paling cerdik ataupun paling bijak mengontrol hawa nafsu dia. Sebab tu dalam satu hadis disebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak pandai tadi orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya. Orang yang dapat melakukan sesuatu amalan untuk hari selepas kepada kematian. Wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Dan orang-orang yang ahmaq, orang yang tolol itu, orang yang bodoh itu ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan bahawa Allah akan mengampunkan dosa dia. Jadi ramailah perkara-perkara yang di kalangan kita yang berada dalam situasi ini. Termasuklah saya sendiri. Nak mengontrol hawa nafsu bukan satu benda yang senang. Jadi bila bercakap berkaitan mengontrol hawa nafsu ni, banyaklah perkara yang kita kena ingat balik tentang kenapa Allah jadikan kita di atas muka bumi ini. Kita rujuk dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua yang kita selalu baca setiap malam Jumaat. Kadang-kadang bukan setiap malam Jumaat, setiap malam. Setiap malam Jumaat tadi surah Kahfi. Setiap malam kita baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ayat berbunyinya macam tu. Jadi Allah jadikan hidup dan mati kita ni, apa tujuannya? Lam ta'lil di situ ialah untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala tu maknanya siapa yang paling baik amal ibadatnya. Tapi dalam tafsir disebut siapa yang paling baik amal ibadatnya ialah mereka yang bersegera mengingati Allah, bersegera patuh pada perintah Allah, bersegera mentaati perintah Allah apabila disuruh. Tidak ada dolak dalik lagi lah, tidak ada dakwa dakwah lagi lah. Apabila dikatakan macam tu, maka buat, jangan dolak dalik lagi. Jadi itulah kita manusia ni yang Allah jadikan, yang Allah taklifkan kepada kita atas batu jemala kita ni. Allah taklifkan satu amanah yang amat berat, yang mana amanah itu telah diberi kepada bukit bukau, gunung ganang, langit bumi, tapi mereka tidak menerima amanah tersebut. Dia akibatkan amanah ini terlalu berat untuk nak dipikul. Tapi kita ni sebagai manusia biasa menerima amanah tersebut dan berjanji untuk melaksanakan amanah di atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tapi sejauh mana kita telah melaksanakan amanah kita dengan adil? Jadi kita kena kembali sentiasa ingat, itulah maksudnya salah satu amalan yang kita lakukan apabila kita membaca Al-Quran, bertadarus, tasmi' sama-sama sahabat untuk mengetahui salah betulnya bacaan kita dari segi tajwid. Tapi kita bertadabbur. Kata ustaz-ustaz, lebih baik kita baca Al-Quran tak banyak kita baca, tapi kita bertadabbur ayat demi ayat. Saya dengar kuliah santai baru-baru ni Dr. Muhammad Azhar bin Yaakob, iaitu suami kepada Dr. Nur Hafizah Musa lah. Dia bagi tahu kepada kita, dia kata cara kita membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran ni, dia ada dua kategori. Yang pertamanya kategori profesional, yang keduanya kategori tradisional. Yang tradisional ni yang kita baca biasalah. Setiap seminggu sekali kita khatam, buat majlis khatam Quran. Seminggu sekali khatam, buat majlis khatam Quran, bertadarus, baca je. Kadang-kadang tak berapa kisahkan hukum tajwid, tidak pernah refresh balik kita punya pelajaran tajwid kita. Kita baca je, yang penting kita dah habis sampai satu hizib, sampai satu surah ke satu surah, daripada satu juzuk ke satu juzuk. Cukup masa kita khatam Al-Quran. Bacalah doa khatam panjang-panjang, selesai. Kemudian cara yang satu lagi ni, cara profesional. Cara profesional ni maksud dia cara baca tadabbur ayat tu. Bila tadabbur ayat, kita baca satu ayat, katakan dah kita baca surah
Al-Ankabut. Saya dapat metik satu surah Al-Ankabut, iaitu ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat tu disebut kita baca, kita renung diri kita pelan-pelan. Alif lam mim. Apakah mereka menyangka, apakah manusia itu menyangka, nas itu manusia kan, apakah manusia itu menyangka bahawa mereka ni dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengatakan mereka beriman, kami beriman, amanah, kami beriman, tapi kita tidak diuji? Tak mungkin. Jadi kita perhatikan diri kita, aku tak diuji ke? Diuji sebagai manusia biasa. Saya selaku ketua muslimat, berbagai-bagai ujian selaku ketua. Ahli jawatan kuasa di bawah saya juga diuji berbagai-bagai. Tapi sejauh mana kita melepasi ujian tersebut? Kita kembali balik pada diri kita. Aku ni diuji, lulus kata aku ujian ni. Ujian apa yang Allah kenalkan pada aku ni? Apa tujuan Allah uji? Ada sebab. Salah satunya untuk meningkatkan keimanan. Itu bagi orang-orang yang berlevel-level tinggi, nak tingkatkan lagi keimanan dia. Sebab dia uji dia, uji yang membawa kepada kebaikan. Tapi macam-macam kita ni kan, dosanya banyak. Jadi ujian kita ni adalah ujian apa? Ujian untuk mengkifaratkan segala dosa kita. Kalau dah diuji, kita sabar dengan ujian tu kan, kita cuba mencari jalan mengatasi ujian-ujian tersebut, maka Allah bagi dosa pahala kepada kita. Maknanya Allah kifaratkan dosa kita tu, hilangkan dosa kita. Kalau tak dikarenakan ujian, tentulah diri kita takkan dikifaratkan dosa, tidak akan bersih dosa-dosa yang ada pada kita. Itu di antara hikmah kenapa Allah minta kita bertaubat. Jadi dalam ayat lain banyaklah disebutkan berkaitan dengan taubat ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Itu di antara ayatnya yang saya mengajar dalam silibus tingkatan 2 lah kalau tak silap, bersegera memohon ampun daripada Allah ni. Jadi dalam ayat tu memang terang-terang dia kata bersegera. Bersegera tu maknanya bukan jalan lemah lembut longlai gitu, cepat-cepat berjalan. Wasari'u, bersegera, laju-laju kepada keampunan Tuhanmu, yang mana syurga tu Allah Ta'ala telah sediakan pada kita orang-orang yang bertakwa. Allah dah sedia dah, Allah dah bentang dah syurga tu, tapi tak tahu di mana, tak ditunjuk dengan mata kasar. Tapi maknanya Allah dah sebut di atas tu, permulaan ayat tu suruh kita segera bertaubat. Kemudian ending dia, syurga dah aku sediakan pada kamu. Takkan tak mau lagi. Sampai macam tu Allah tunjuk. Jadi kita renung ayat tu pada diri. Kadang-kadang kita rasa sedih sangat diri kita. Adakah kita mencapai KPI atau mencapai piawaian seperti mana yang Allah sebutkan? Kalau di kalangan manusia kita, memang itulah key performance indicator kan, KPI. Kita memang kira sangat kita mencapai KPI kita macam ni, mesti melaksanakan 3 aktiviti yang besar dalam kawasan. Dalam muslimat ni contohnya, satu aktiviti berkaitan dengan pengundi-pengundi muda. Aktiviti yang kedua, macam mana melaksanakan program-program yang melibatkan mereka ni bercampur dalam masyarakat. Macam-macam lah yang kata KPI tu. Maknanya setiap orang daripada kalangan kita memang bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara tu. Tapi apakah kita telah lakukan ataupun tidak dengan baik? Yang tu manusia cuma nak nilai, nak tengok kan berjalannya aktiviti yang kita cadangkan itu mengikut garis panduan, mengikut flow yang telah ditentukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ada KPI yang tertentu yang mesti kita ikut. Kalau tak mencapai KPI itu, memang tak mencapailah darjat seperti mana yang dikehendaki. Jadi itulah apa yang saya nak kongsikan sikit sebanyak berkaitan dengan 10 malam akhir pada bulan Ramadan ini. Jadi baca banyak-banyak Al-Quran dan tadabbur ayat itu. Tadabbur itu tujuannya untuk muhasabah diri, salah satunya, bukan untuk nak sampaikan kepada orang, tapi untuk muhasabah diri. Apakah kita ni telah buat ataupun tidak? Apakah kita ni taat pada Allah, tidak taat pada pimpinan atau tidak, walak pada pimpinan atau tidak? Kadang-kadang kita banyak petikai apa yang pimpinan kita lakukan.
kerana kita tidak berada dalam kumpulan pimpinan atasan, maka kita rasa apa yang ada pada kita, maklumat yang kita dapat melalui ujung jari, semuanya maklumat itu berpihak pada kita, tidak berpihak kepada pimpinan-pimpinan kita. Kita pertikaikan pimpinan kita, kita kata pimpinan kita ni tak sepatutnya buat gitu, tak sepatutnya buat gini, sedangkan pimpinan-pimpinan atasan kita daripada kumpulan timbalan ni presiden, daripada Mursyidul Am, dan yang kita kata pimpinan atasan jugalah, top 3 ke top 5 ke. Jadi semuanya melakukan mengikut syura, Majlis Syura Ulama. Jadi maknanya apa yang kita lakukan di bawah ni, kita walak, kita patuh dan taat, sekalipun apa yang mereka tentukan itu tidak sependapat dengan apa yang kita, pendapat kita, apa yang kita, pandangan kita. Jadi kita kena walak di situ. Jadi muhasabah diri kita balik, adakah kita ni berada dalam kategori ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Walak dan patuh kita di situ. Jadi itulah di antara beberapa perkara yang saya nak ingatkan kepada diri kita, saya sendiri dan juga para sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian untuk akhirnya saya nak ingatkan satu di antara perkara yang penting yang sering kali berlaku dalam kehidupan kita, iaitu kita ni banyak sifat-sifat baik dan banyak sifat-sifat buruk. Dan salah satu sifat-sifat yang pernah ada pada pimpinan ialah kita bercakap benar, kemudian menahan kemarahan, kemudian seringkali memaafkan kesalahan sahabat, menunjuk ajar, menegur. Itu semua adalah sifat-sifat baik kita. Dalam pada tu banyak juga sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita yang kita kena buang. Itulah peranan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Ilmu yang untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita. Kerana akibat daripada hati yang tidak baik, datanglah tindak tanduk yang tidak sihat, tercetus daripada hati yang tidak baik itu. Sebab itu dalam satu hadis disebut, ala inna fil jasadi mudghah, tidakkah dalam satu jasad itu ada satu ketul daging, iza saluhat saluhal jasadu kullu, iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Apabila baik je seketul daging tu, eloklah seluruh jasad. Apabila buruklah seketul daging tu, buruklah seluruh jasad kita, iaitu adalah seketul hati. Jadi hati ni perlu kita rawat daripada penyakit-penyakit batin. Sebab penyakit-penyakit batin ni dia akan mencetuskan satu penyakit fizikal atau penyakit luaran yang sukar diubati kerana dia berkaitan dengan penyakit hati. Al-amrad al-batiniyah, penyakit-penyakit dalaman, penyakit-penyakit hati. Jadi di antara penyakit hati ni, hiasilah diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik tadi. Dan sebelum kita nak hiasi kita dengan akhlak yang baik tadi, kita kena kenal pasti apakah penyakit-penyakit hati yang sering kali melanda umat Islam. Antaranya ialah penyakit riak, penyakit sum'ah, penyakit hubbul jah, penyakit takbur. Itu semuanya penyakit-penyakit hati tu, penyakit-penyakit dalaman. Ndakkan dipuji lah, buat kerja ada ujub, rasa-rasanya akulah yang paling banyak lah bulan puasa ni kalau baca Quran. Tadarus ni rasa-rasanya aku dapat kali khatam dah. Tu ujub, perasan diri, akulah paling baik kalau misalnya kan. Jadi sentiasa kita kena buat muhasabah diri. Yang kita ni sebenarnya bukan berada di tempat yang terbaik. Kalau kita rasa diri kita baik, kita fikirkan 40 kali orang lagi baik pada kita. Kalau kita rasa kita alim kan, dengan degree kita tinggi-tinggi, 40 kali lagi orang ada yang lebih tinggi degree daripada kita. Daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu teori, belum lagi ilmu praktikal. Kalau kita rasa kita mampu buat solat tasbih sampai hampir setiap hari, rasanya ada lagi 40 kali 50 orang, 60 orang yang telah melakukan solat tasbih banyak daripada kita. Jadi sentiasa kita merasakan bahawa amal ibadat kita ni berada di tahap yang paling rendah. Sikit sangat kita rasa macam tu. Bukannya kita nak puji diri, kita nak riak diri. Kalau kita rasa macam tu, kita rasa kita sentiasa berada di tahap yang terbaik, kita cukuplah macam ni dah okey dah ni kira lagi baik ni, ada orang tu langsung tak buat, kan. Jadi kita jangan macam tu. Kita cubalah. Saya bukan nak nasihat sahabat-sahabat semua, tapi saya nasihat diri saya sendiri. Di samping tu, kalaulah apa benda yang saya lakukan ini dan saya sampaikan ini
ada kebaikan untuk para sahabat semua, untuk para penonton, sidang penonton sekalian, maka ambillah. Tapi kalau benda-benda ni tidak baik, campaklah dia ke dalam tong sampah. Jadi itulah untuk akhirnya saya sudahilah kita kata tazkirah ringkas saya ni dengan sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya puasa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala seadanya. Kalau nak harapkan puasa kita ni mengikut standard piawaian yang Allah tentukan, jauhlah kita ni. Tapi apapun kita doa dan kita harapkan, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima segala amal ibadat kita pada bulan puasa ni, daripada puasa kita, daripada solat kita, daripada sedekah kita, daripada kalam-kalam yang baik kita, dan kita maafkanlah sahabat-sahabat kita. Kita tahanlah kemarahan di antara sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada kita. Tahan kemarahan, cuba selaya upaya, kerana kemarahan itu datangnya daripada bisikan setan laknatullah. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.